Ada orang kata kalau Negeri Sembilan ni belanja sana, belanja sini, tak lama lagi muflis lah. Muflis lah. Muflis. Betul ke cakap-cakap tu atau cuma hanya cakap-cakap mainan politik? Cuba Datuk terangkan sikit. Mana Datuk dengar cerita-cerita ni? Ini cerita orang kadang-kadang macam-macam lah. Ini mangkuk-mangkuk ni lah cerita. Manalah Negeri Sembilan nak muflis pula. Dia tak tengok ke kita punya kedudukan kewangan, aliran tunai kita punya cash flow kita. Setiap bulan saya tengok kita punya cash flow management. Sebab saya buat macam syarikat. Saya nak supaya kita punya cash flow tu ada. Sebab cash flow ni umpama darah dalam badan. Kalau tak ada darah, kita mati. Kita punya kedudukan tunai kita, Datuk Mat, setakat minggu lepas lah, as at last week, kita ada 509 juta dalam kita punya deposit. 509 juta, Datuk Mat. Kalau kita misal katalah, andai kata mulai besok pagi tak ada satu sen pun pendapatan kita kerajaan negeri, kita boleh tampung 42 bulan gaji pegawai kerajaan kita, pejabat awam kita. Inilah selalu dia cakap ni. Dalam masjid dia cakapnya kerajaan nak muflis, mana-mana dia cakap kerajaan nak muflis, mana-mana dia mengayak ke Negeri Sembilan, mana dia dapat pun saya tak tahu. Tah mana dia ambil tah mana berita dia dapat, dia kata kerajaan Negeri Sembilan nak muflis. Tak betul, tak ada. Kita banyak ada simpanan kita 509 juta. Janganlah tuan-tuan takut. Janganlah dengar cerita-cerita hantu gayo pagi petang saya malam ni. Jadi kalau 509 juta yang ada tu, apa caranya yang Datuk kena lakukan untuk bagi tahu pada rakyat lah, kalau dalam musim mengundi ni nak bagi tahu pada pengundi lah yang sebenarnya duit tu memang ada. Apa cara yang Datuk turun ke bawah tu untuk menjelaskan pada Dewan supaya cakap-cakap itu tak termakan? Itu yang selalu saya pergi, Tok Mat, mana-mana saya pergi. Saya sekarang ni tengah sibuk bagi BRIM kan, bagi voucher Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Saya cakap, jangan dong cakap tak betul ni. Orang ni cakap tak betul, saya katakan. Sebab mana pula dapat berita katakan Negeri Sembilan nak muflis. Keduduk kewangan kita mantap. Kita boleh, tak ada masalah. Kita punya tiap-tiap tahun, 4 tahun dah berturut-turut, teman, saya bentangkan belanjawan berimbang. Tetapi tiap-tiap tahun kita dapat surplus. Surplus bukan makna kita tak belanja duit. Kita belanja. Kita setiap sen yang kita bajetkan tu semua habis kita belanja. Tapi kita dapat daripada pendapatan luar jangka, extraordinary income. Macam kita buka tanah pendestrian di Senayan, di MSTEC, Coca-Cola datang, situ datang, ini datang, ini banyak syarikat-syarikat datang. Dia datang dan dia beli tanah, dia bayar premium. Dia buka kilang, dia bayar juga semua premium untuk kilang. Duit-duit ni lah yang kita dapat kumpulkan. Bukannya kita naikkan cukai tanah. Sejak saya jadi Menteri Besar, sekali pun kita tak pernah naikkan cukai tanah. Tapi setiap tahun pendapatan kita dapat pendapatan berlebih. Dan duit inilah yang kita gunakan macam kita buat dasar pencahayaan sekarang. Hasil daripada sesi mendonga kita buat, orang kampung dan orang luar bandar kita tu jalan golap. Kadang-kadang telangga itu, telangga ini, kadang-kadang jatuh sebab jalan tak nampak. Kita buat sekarang 16 juta kita gunakan duit kerajaan untuk memasang lampu-lampu. Mana yang ada tiang kita pasang lampu, mana tak ada tiang kita ansu-ansu untuk lampukan di seluruh jalan-jalan, jalan kampung, jalan luar bandar, jalan taman, jalan belakang taman, semua boleh kongsi persiapan UMNO dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan untuk berhadapan dengan pilihan raya. Ya, betul. Kita sekarang ni kita menghadapi pilihan raya tak lama lagi. Lebih lama pun 2 bulan lagi rasanya lah. Persiapan, dari segi persiapan insyaAllah. Dan saya tak pernah jumpa lah bahawa kita bersiap sedia seperti apa yang kita buat kali ni. Saya juga dah banyak kali lah jadi gurka dulu, lepas tu ketua bahagian, menyiapkan bahagian, sekarang ni jadi ketua perhubungan. Saya rasa di bawah Datuk Najib ni, kita punya Perdana Menteri ni,
Semua dia nak tengok, dan semua persiapan begitu rapi dibuat. Jentera-jentera siap, semua siap gitu. Dah lama siap dah setahun dah, lotih pula nunggu dah. InsyaAllah dari segi jentera. Dan sekarang ni Datuk Najib, Perdana Menteri kita memanggil semua bahagian-bahagian. Beliau sendiri nak tahu, beliau sendiri nak pastikan sama ada bedah bersiap ke belum, dah sedia ke belum, kerana beliau nak kepastian. Dan Alhamdulillah lah, dari segi kita punya di peringkat Negeri Sembilan, bahagian-bahagian Barisan Nasional UMNO nya memang dah mantap. Ada jugalah satu dua perkara lagi yang perlu kita perbetulkan, terutamanya tentang pengundi luar dan yang lain-lain kan. Sebab ramai pengundi luar ni, terutamanya anak-anak muda. Pengundi muda ni dia dikategorikan kerana dia tak duduk di kampung, dia tak duduk di situ, dia duduk kadang-kadang bekerja di Kuala Lumpur, tapi dia berdaftar di kampung. Jadi ini yang Datuk maksudkan pengundi luar? Ya, pengundi luar ni. Dia bermastautin di tempat lain, tapi mengundi di Negeri Sembilan lah. Dia mendaftar diri dia sebagai pengundi. Masalahnya katakan kalau dia rantau dun saya, dun saya hampir 40% pengundi luar. Hampir 40%. Kerana ramai dia dulu, dia dah cukup umur, dia mengundi, dia mendaftar di kampung, tapi sekarang dia dah bekerja di Kuala Lumpur, bekerja di kawasan lain. Tapi bila musim mengundi, dia baliklah. Jadi ini yang perlu kita hubungi. Mereka-mereka ni kita perlu hubungi, dan kita perlu pastikan bahawa pengundi luar dan juga pengundi muda. Dia pengundi luar ni dia bersamaan pengundi muda. Dia mestilah sama dengan kita, kalau tidak susah kita. Jadi dalam mereka yang baru mengundi buat pertama kalinya tahun ni, itu macam mana dia punya pendekatan tu? Lain daripada yang biasa dia buat ke atau macam mana? Dia ni pengundi muda ni Tok Man kan. Dia tak pernah mengundi. Dan dia ni kan, dia dah zaman dia bukan zaman macam kita lagi. Zaman kita ni cencang lapang boleh pun kita tetap juga itu kan. Dia tak ada brand loyalty. Dia apa yang dia fikir, what is value for money. Apa yang dia dapat ke depan dia, nampak ke depan dia, itulah dia. Dia ikut macam gumpai lah. Kalau ditolak dia harus pergi ke kiri lah dia. Kalau harus kuat ke kanan dia. Tapi kalau kita lihat dari segi opportunity, anda bagus kan, sebab kita, kalau kita berusaha, dia akan datang pada kita. Susah kalau orang dah jadi hardcore, kita nak pusingkan ke kita, susah. Jadi usaha-usaha untuk kita memenangi hati orang muda, usaha untuk kita bersama-sama dengan dia dan memahami mereka ni penting. Kerana orang muda ni dia tak suka dia suruh arah, dia tak buat apa dia suka. Itu sebabnya saya di Negeri Sembilan, salah satu cara kita buat, dulu kita masalah mak rimpit. Ujung minggu kalau malam kan mak rimpit lah, dekat Ampangan, dekat Rantau, dekat Seremban, dekat Kepilah, beribu. Kita suruh dia kan, dia marah, dia tak ada. Polis tak boleh dapat. Ompang kat sana kan, dia pergi sana. Dia ompang kat sini, dia pergi sana. Siapa yang kita buat tu, Mat, di Negeri Sembilan, kita buat padang futsal banyak-banyak. Beratus-ratus padang futsal kita buat. Sekarang ni di Negeri Sembilan, kita masalah mak rimpit dah hampir tiada. Sebab dia sekarang semua main futsal. Sampai pukul 3 pagi dia main futsal. Jadi dia dulu tak ada buat apa-apa. Dia duduk, dia bergenggir ke tepi-tepi simpang 3. Dokek-dokek tempat apa kan. Nampak dia mak rimpit lalu kan. Mak rimpit ni kan, dia bila orang tengok kan, dia mulalah kaki naik kereta. Datuk, saya teringat satu cerita yang diceritakan pada saya oleh seorang kawan tentang kekotoran. Kadang-kadang kekotoran di Seremban, kadang-kadang di Port Dickson. Walaupun ada syarikat yang dah ditugaskan untuk membersihkan kawasan kan. Betul ke apa yang saya dengar mengatakan kalau syarikat itu tak membersihkan kawasan seperti yang termaktub dalam kontrak, Datuk sendiri akan arah untuk bersihkan? Maknanya Dewan Bandaran akan ambil alih tugas tu dan dicaskan kepada syarikat tu. Anda tu punya intelijen. Mana tu dong kawan-kawan? Betul. Sebab apa tu kan, kita dah bagi, dah diswastakan. Dia dah swastakan, dia patut buat kerja apa yang termaktub dalam scope of work dia. Tapi kadang-kadang orang komplain kan, sampah tak berangkit, sampah tak berangkut 3 hari 4 hari. Tapi kita bayar setiap bulan, setiap apa kita bayar, MPS, MPN dan juga majlis-majlis lain bayar. Sekiranya tak ada sebab mengapa dia tak boleh buat.
Jadi apa yang kita buat di sini Datuk kan, kita katakan kita sekarang ni kita ada orang tekan merayau tengok mana lumutkan sampah misalnya dekat Pasar Seroman tak berangkat, kita bagi 3 jam. Kita telefon, dia tak ambil dalam masa 3 jam, kita akan suruh budak kelas F angkut dan kita bayar budak kelas F ni dan kita billkan dia. Kita buat debit note. Hujung tahun katakan banyak 500,000 ke 300,000, kita tolak pada situ. Barulah dia bekerja nak bekerja. Kalau tidak dulu dia baik relax je. Kita buat macam tu. Jadi maknanya kalau dalam erti kata yang sampah ni, kalau dia tak laksanakan tugas dia, Datuk akan ambil alih tugas tu dan bayar pada dia orang lah, charge penalty lah. Kita bukan charge penalty, kita buat debit note. Debit note ni maknanya tak dapat bayaran pada dia lah. Kita hantar bil kita, bil yang dibagi dari orang yang buat kerja on their behalf. Dan kerja tu siap dan kita bayar kepada siapa-siapa kontraktor yang memunggah sampah ataupun menyelesaikan masalah tersebut dan hujung bulan kita akan buat debit note. Datuk, sebelum habis ni saya nak tanya sikit pasal Port Dickson ni. Port Dickson ni memang jadi satu tempat peranganan yang popular lah. Agaknya dalam masa terdekat ni ataupun 5-6 tahun ni, apa program-program yang Datuk nak laksanakan untuk naikkan lagi populariti Port Dickson tu? Port Dickson ni Tok Mat kan memang betul lah, kita kocik-kocik dulu kalau cuti sekolah tak pergi Port Dickson tak sah kan, mesti nak pergi Port Dickson. Tapi lama kelamaan dia macam pemata lah, dia dah mula berkarat. Kita kena kilatkan pemata tu lah, kena polishkan. Dan bukan senang lah sebab development dah berlaku kan. Tapi kita boleh pastikan supaya kegemilangan Port Dickson tu kita boleh hidupkan semula. Sekarang ni kita dah mula buat apa yang dipanggil sebagai waterfront, DPD dan berbagai-bagai kemudahan lain yang akan kita dapat di situ. Dan kita dah berbelanja banyak jutanya juga. Kita panggil sebagai beach nourishment program. Kita menambah semula pantai yang dah lama terhakis. Sekarang ni dah cantik dah pantai landai. Dan beberapa pembangunan lain yang boleh menarik supaya Port Dickson ni bukan sahaja boleh tawarkan pantai, tetapi ada beberapa hal lain. Macam Port Dickson digelar sebagai bandar tentera darat, ada museum, ada macam-macam, dan kita akan adakan pelbagai-bagai di mana orang kata bukannya kampung stay ataupun homestay, sekarang kita panggil barrack stay. Orang boleh tinggal dalam barrack yang lama kita buat, refurbish balik, dan dia boleh dapat tengok macam mana life ataupun macam mana kehidupan seorang tentera. Pagi-pagi ada dia punya tradisi. Sekarang ni full of tradition. Tradisi menaikkan bendera, tradisi dia bawa bendera, tradisi dia tiup trompet, macam-macam. Jadi ini merupakan tarikan-tarikan yang boleh membawa tarikan orang datang ke PD. Last. Ya. Sokan ni, pasal bola ni. Kadang-kadang kawan-kawan saya yang cakap pasal bola ni, dia kata pasukan Negeri Sembilan ni kadang-kadang balap ya. Betul ke tu? Tak begitu apa orang kata hebat lah. Salah tu. 3 tahun kita final Piala Malaysia. 2009 champion. 2010 Kelantan nak benar, kita pinjam tu. Kita bagi dia pinjam. 2011 kita menang. 2012 kita okey lah, kita tak apa. Tahun ni lah tak tahu apa jemalang lah tak tahu. Saya tak dapat nak tumpukan bola sebab nak election tu. Saya tumpukan bola, saya presiden. Tapi tahun ni saya cakap, saya tak ada masa nak tumpukan bola. Gaji semasa mahal-mahal, 20,000, 30,000. Tapi menyepak bola pakai coating macam mana? Datuk, terima kasih datang ke Seri Pentas untuk rancangan soal jawab. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi salam hormat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan ketika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.